ialah berkenaan dengan apakah harapan Datuk Mufti sendiri terhadap kes yang telah berlaku baru-baru ni, iaitu kes 3 orang budak yang telah didakwa itu, tapi hakikatnya bukanlah dakwaan itu betul, dicolik dan dipaksa. Okey. Setelah kita tengok dan kita lihat mahkamah telah memberikan hak penjagaan dan kita akur dengan keputusan tersebut, tetapi kalau tengok diorang tidak dipaksa untuk tinggalkan agama Islam. Okay. Jadi apa harapan Datuk terhadap keadaan ataupun apa yang telah berlaku keputusan itu, dan saranan Datuk ke arah yang lebih baik, apakah harapan kepada orang Islam sendiri dan juga kepada pihak tersebut? Jadi minta Datuk untuk respon sikit isu ni. Okay, senang. Pertama, saya nak supaya orang bukan Islam dengar secara jelas hal ini. Kita orang Islam tidak pernah ada masalah besar dengan orang bukan Islam untuk hidup bersama. Bayangkan pada masa ini umat Islam di India dibunuh, dirogol, dibakar, masjid mereka dihancurkan. Orang Islam sini tak ada buat kod nak pergi bakar balik kuil ke di sini. Orang Islam telah hidup aman dan menerima kewujudan orang lain dengan penuh harmoni. Itu tabiat Islam. Tetapi ia bersyarat, kalau nak kira apa yang kerajaan Cina buat, panas kita di sini. Memang di dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Daud Al-Zahiri, dia kata hubungan antara orang Islam dan bukan Islam itu, ketegangan antara orang Islam dan bukan Islam itu disebabkan kekufuran, kufur yang ada di dada mereka. Tetapi majoriti ulama menyatakan illah, yang menyebabkan illah ni punca hukum, yang menyebabkan berlakunya ketegangan di antara orang Islam dan bukan Islam, ataupun dalam bahasa yang jelas peperangan antara orang Islam dan bukan Islam, ialah al-hirabah, dia panggil, disebabkan kamu melancarkan penentangan terhadap Islam. Itu sebabnya. Kalau kamu tak tentang Islam, Islam tak, orang Islam paling baik. Kita dah baca berulang kali dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tak larang kamu buat baik kepada orang yang tak memerangi kamu kerana agama kamu dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu, untuk kamu buat baik, bagi duit kat mereka, bagi, tak apa, Allah tak larang. Allah suka pun orang yang buat adil. Allah kata, hatta dalam ayat perang Allah kata apa? Waqatilul ladina fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, dalam surah Baqarah. Perangilah pada jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi jangan melampau. Allah kata, punya Islam, punya santun, dan jangan melampau. Allah tak suka orang yang melampau. Allah kata, ala tuqatilu qauman, tidakkah nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marrah. Tidakkah kamu memerangi satu kaum yang mereka itu telah merongkaikan perjanjian dan bercadang nak mengeluarkan Rasul dari kampung halaman, daripada negerinya, dan mereka lah yang memulakan dulu. Allah kata, maksudnya orang Islam tak mula. Orang Islam hampa mula, hampa cari pasal. Maksud kalau tak mula, tak cari pasal, Nabi ada jiran Yahudi, dia nak mati pun Nabi ziarah. Kita tak ada masalah. Kawan-kawan saya pun ada kawan-kawan bukan Islam ramai. Kita tak ada masalah dengan mereka ni, selagi mereka tidak menzahirkan memusuhi kita secara terang kerana agama kita. Dan kerana kita pun tak memusuhi mereka, kok duduk dalam negara orang Islam kata hampa jangan nak pergi ibadat hampa, tak ada. Itu dulu hampa kena clear. Berikut,
Anak-anak ni telah masuk Islam dengan pilihan mereka. Bukan kami pergi cari pak mereka buat main. Masuk Islam dengan pilihan mereka. Kalau tidak, tentulah dia balik kepada mak dia 2-3 hari, dia dah ubah dah agama dia. Dia masuk Islam dengan pilihan mereka. Ini satu profesor mana ni, tak tahulah mangkap mana, buat kenyataan hari ini tidak bermoral mengislamkan budak-budak ini tanpa persetujuan mak dia. Ni cakap satu orang kata diri dia apa Said apa ada, patut Said ni tolong agama Nabi. Nak tanya dia, hampa nak paksa dia keluar agama tu bermoral ke? Setelah itu pilihan dia, bermoral ke hampa nak paksa dia? Dia pilih Islam, mai kat jumpa kami daftar tanpa paksa, tak bermoral. Hampa nak paksa dia keluar balik agama, bermoral. Itulah yang tak bermoral. Setiap kali jari dia tuding pada orang Islam, untuk mereka adalah mangkak rambut karan apa semua ni dengan satu parti tu, hak tu dia pergi sokong. Ada orang kata kat saya, dia kata relax Datuk, relax. Ini bukan cerita anak aku. Orang kata, Datuk, macam mana Datuk ni? Macam mana? Oh, kesian kat Datuk tu. Ini bukan cerita saya. Kalau saya punya cerita, gaji saya tak terjejah pun dengan isu. Kalau saya tak campur benda ni, gaji saya tak kurang pun. Bukan nak cakap pasal gaji. Makan saya dengan izin Allah tetap ada. Kalau saya boleh je diam, peduli bila hampa kat bawah cakap aku kereta ada, rumah ada, makan cukup dah, jawatan ada. Buat apa aku nak kalut benda ni? Bukan anak aku pun. Ada orang melihat itu struggle saya, itu perjuangan Datuk. Mereka lupa ini adalah perjuangan membela agama Allah yang menjadi tanggungjawab kita bersama. Ada orang boleh kata, Datuk, hari ni macam mana keputusan? Datuk kalah. Dia boleh kata saya kalah. Kadang-kadang orang Islam, saya tak ada apa. Alhamdulillah Allah takdirkan daripada muda itu memang banyaklah medal saya berperang ni dengan izin Allah lah juga. Tapi ini adalah isu orang Islam yang jelas. Kalau saya balik tidur, saya tak peduli pun. Ada siapa nak kata apa saya? Ramai orang lain buat tak peduli pun. Mereka pun ada kedudukan macam saya juga. Tuan-tuan, kita tak pernah halang anak dia pergi pada ibu dia. Kita nak pastikan mereka terus boleh beragama dengan agama Islam jika Islamlah pilihan mereka. Itu saja. Tetapi tuan-tuan, orang lain, mereka tu bukan berjuang untuk memastikan mak dia dapat anak dia. Mereka berjuang untuk mengeluarkan budak-budak ni daripada agama. Itu target mereka. Pada hari perbicaraan kemarin, tuan-tuan, semua pemimpin-pemimpin tertinggi politik DAP kebanyakannya hadir ke mahkamah. Ramai yang hadirlah maksudnya. Tidak ada satu pemimpin politik orang Islam yang hadir. Hak dulu duk tempit sakan tu pun tak tahu pergi mana. Naik Mercedes ke Velfire saya tak tahu. Tak tahu cerita. Semua senyap. Tapi Alhamdulillah adalah juga, bukan semua, adalah juga buat kenyataan. Persatuan-persatuan NGO yang membela, kita berterima kasih pada mereka. Ada orang kata, Datuk, kami main nak sokong Datuk. Saya kata, ia bukan isu saya, bukan anak saya, bukan rakyat Perlis pun mereka. Tetapi mereka ialah seorang
Mereka adalah individu-individu yang sudah baligh, yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka Muslim. Tanggungjawab orang Muslim ialah mempertahankan saudara Muslimnya. Ini tanggungjawab Islam, bukan tanggungjawab parti politik, bukan tanggungjawab jabatan mufti, bukan tanggungjawab mufti. Tanggungjawab orang Islam memastikan orang yang mengucap 2 kalimah syahadah dapat mengamalkan agamanya sebagai seorang Muslim, apatah lagi ketika berada dalam negara orang Islam. Itu tanggungjawab. Kerana kita tahu budak-budak tu terdedah pada tekanan, terdedah pada apa-apa, kita bimbang. Dan kita berbincang semalam, saya bermesyuarat dengan apa sampai tengah malam, macam mana kita nak tengok, nak pastikan Islam budak-budak ni. Ada orang kata tak apa tu kerja mufti Perlis, kan kerja kita. Dia tak rasa. Saya tuan-tuan, saya baca satu artikel, satu orang ketika Palestin ada kawasan Palestin yang ditawan, sebahagian kawasan belum diambil oleh Israel. Orang jumpa pada satu orang penega ni, Dr. Sulaiman Ashqar tulis, saya baca. Orang minta dia bagi bantuan untuk tolong saudara-saudara Islam yang ditindas ni. Dia kata bukan ada kerja kaitan dengan saya penega, saya tak terlibat dengan perjuangan hampa. Beberapa tahun kemudian, Syekh kata kami jumpa dia pula. Ketika itu dia berada di dalam kamp pelarian Palestin. Tuan-tuan, kita sering pada hari kita selesa kita melupakannya, tapi Allah tidak lupa dengan apa yang ada dalam diri kita. Bimbang kecuaian kita, satu hari lagi kita akan membayar harganya. Aminul Husaini, mufti Palestin, memberi amaran kepada rakyat Palestin, jangan jual tanah pada Yahudi. Yahudi beli tanah banyak-banyak, nanti mereka akan mula buat kekuatan dan menawan Palestin. Mereka kata Aminul Husaini kolot, Aminul Husaini perkauman. Aminul Husaini kata bukan aku marah baik Yahudi, aku kata jaga tanah-tanah utama ni. Mereka pecat Aminul Husaini. Akhirnya Yahudi buat kekuatan dan menawan Palestin. Bermula bagi penempatannya, akhirnya menawan Palestin. Dulu dia pindah kawasannya. Ada orang tanya saya, hantar saya, Datuk duk cakap lantang, Datuk tak takut dengan jawatan Datuk? Dia tanya saya takut jawatan saya. Tuhankah jawatan aku sehingga aku tak takut dengan jawatan melebihi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan dalam mempertahankan Islam. Jawatan apa pun boleh pergi, agama mesti kekal. Tanggungjawab membela agama hendaklah kekal. Sebab itu, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ini harapan kita. Anak-anak ni simple lah. Saya punya harapan, dan mestilah harapan kita semua Islam, mereka dapat ruang untuk mengamalkan agama mereka. Tak apalah dalam konteks negara Malaysia ni nak kena tunggu lagi 4 tahun. Dia dah 14, harap lagi 3-4 tahun, dia nak 18, dia boleh buat pilihan sendiri. Sebenarnya pada sisi kita, undang-undang kita dah sah Islam mereka tu. Mereka duk cabar lagi. Tuan-tuan, di negara India, orang Islam dah serang masjid, bakar masjid, rogol perempuan, bunuh. Tuan-tuan tengok dalam hari sekarang ni, hari-hari, sehingga negara-negara Arab, Bahrain dan seumpamanya telah bentang di parlimen nak putuskan hubungan perdagangan dengan India.
250 juta, 200 juta orang Islam. Kampung mereka diserang, polis serang sekali, katuk tengah jalan, bunuh. Boleh buat mudi, boleh isytiharkan terbuka, BJP hapuskan orang Islam. Rakyat mereka bukan 10 orang, hampir 200 juta rakyat mereka di negara tu, India. Mereka main sini, sebahagian mereka lah, saya bukan kata hati, kononnya Malaysia ni teruk. Dalam keadaan hampa menang semua ni, teruk. Saya tak kata kepada orang India yang tak terbabit ni, saya kata pada pelampau-pelampau ni, ekstremis ni. Saya tahu orang India yang lain tu, India kita tak bermusuh dengan kaum Sabri pun India juga kawan kita, tak ada masalah kita dengan orang India. Tapi kita pada pelampau-pelampau yang kata Malaysia teruk, Malaysia teruk macam ni. Orang Islam di Malaysia tak adil, orang Islam di Malaysia menindas, memaksa orang masuk Islam. Tengok perkataan dia bah, Hak Ustazah Nazirah tu, tengok dia tulis apa kan. Dia ni jangan bagi peluang hidup dia ni. Dia boleh tulis kat dia macam tu. Saya bukan kata orang bukan Islam buat, saya kata pelampau-pelampau ni. Sebahagiannya berselindung dengan parti politik, sebahagiannya grup LTTE ni yang melampaui batas. Orang bukan Islam yang lain kita tak ada masalah.